Assalamualaikum, salam malam Kliwon. Seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman misteri. Okey, so hari ini Santai Chill membawakan salah seorang penonton yang sudi berkongsi pengalaman kisah misteri ini pada hari ini. So, boleh perkenalkan diri dulu? Ya, saya Beta, berasal daripada Pahang, yang menceritakan tentang cerita seram kami. Okey, so hari ni brother ni aku panggil dia Beta lah kan. Orang panggil dia Beta. So, dia akan berkongsi beberapa pengalaman misteri dia sepanjang di hidup ni dah. So, first dulu, cerita pengalaman misteri mana yang Beta nak sampaikan kepada kami? Okey, pengalaman yang saya tidak melupai ketika saya belajar diploma. Ketika itu saya berada di Politeknik Dungun atau digelaran sekarang PSMZE. PSMZE? Apa tu? Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Okey, so kisah misteri kali ni berkenai politeknik lah. Betul tu. Berlaku di asrama lelaki. Okey, so cerita benda tu supaya penonton nak dengar pada malam ini. Okey, cerita ini berlaku pada tahun 2008 di mana bermulanya saya bertapak belajar di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin atau digelar Poli Dungun. Okey, ketika itu tahun pertama kami pertama kali outing ke sebelah UiTM Dungun. Okey. Tempat tu terletak di sebelah UiTM Dungun, kita panggil Teluk lah. And then kami tiga sahabat ni pun mandi di situ. Okay, kita orang mandi macam biasa, tapi kita orang sudah tak plan pun nak mandi kat situ. Dengan berpakaiannya boxer sahaja, mandi saja tepi pantai secara 3 orang dan orang keliling semua pandang. Okay, kejadian tu bukan berlaku di situ, tetapi berlaku di asrama Politeknik Dungun lelaki. So pada masa tu agak-agak tahun bila Beta belajar di Politeknik Sultan Mizan ni? Pada tahun 2008 sehingga 2010. 2008-2010. So okey. So cerita tu berlaku tiga-tiga sahabat tu mengasai pengalaman ataupun Beta seorang yang rasai? Beta saja yang merasainya ketika itu ya. Okey, macam mana cerita tu? Lepas maghrib, selepas mandi tepi teluk tu, kita pun balik macam biasa. Dan tiga sahabat ni balik pada bilik masing-masing. Dan saya seperti biasa masuk ke bilik saya, di mana setiap hujung minggu roommate saya takkan ada di dalam bilik tu. Dan saya seorang saja. Satu bilik tu berapa orang? 2 orang sahaja. So bila malam tu saya tidur macam biasalah. Tidur. Waktu malam tu mimpi ada orang tua tak nampak wajah, berjanggut, berjubah putih, bertongkat datang. Dia menegur aku, "Kenapa kau datang mandi tempat aku? Kau kacau tempat aku." Aku tergamam. Apa yang berlaku sebetulnya ni? Sedar aku daripada tidur tu, aku tak boleh bergerak. Seluruh tubuh badan aku tak boleh gerak berlangsung. Cakap, kenapa ni? Lepas aku terpandang orang tua yang aku mimpi tu ada depan aku. So time macam tu aku dah beristighfar macam-macam lah, ada azan. Aku cuba membuka mulut membaca kalimat azan ke apa, tapi tak mampu. Hanya hati saja berkata-kata. So aku cuba lama betul hilang. So dalam lebih kurang setengah jam atau 1 jam juga aku struggle untuk lepaskan benda tu. So masa tu kau nampak tak muka orang tua tu, wajah macam mana? Ataupun tak nampak, hanya bentuk wajah, berbaju putih, berjanggut, bertongkat, tapi aku tak nampak muka dia pun. Dia wajah macam orang kata wali-wali ke apa? Orang tua. Orang tua lah. Orang tua yang tak nampak dalam mimpi. Okey, lepas tu? Dan keesokan hampir seminggu aku tak bertegur dengan kawan aku disebabkan benda tu. Aku hampir demam panas. Lepas tu bila dah settle down, semua dah kembali pada normal, baru aku berceritakan pada kawan aku. So kami bertiga sahabat ni pun rasa macam tertanya-tanya, kenapa saya yang dapat jumpa benda ni. So kita orang pun pergi balik pada pantai tu, tanya kedai-kedai situ. Dia kata situ tempat orang kalau mati lemas akan jumpa kat situ. Macam mana dia akan jumpa kat situ? Kira kalau orang mati lemas, benda tu akan hanyut kat teluk tu lah. Betul. Dia sebab teluk tu akan berpisah ketika air surut.
Okay. Ketika air pasang, dia akan nampak seperti biasa. Tak, sekarang kawasan Teluk tu kawasan yang senang orang cari ataupun benda tu sekarang dah jadi tumpuan ke atau apa sekarang? Sekarang last saya pergi, dia dah renovation, dah cantik dah. Tapi yang saya tahu dekat situ, orang kedai tu berkata situ adalah kawasan kampung bunian, yang saya sendiri pun baru tahu ketika tu. Tapi masa beta mandi pada masa tu memang tak ada rasa apa kan? Dia kata first time outing, tak tahu benda tu tempat larangan ke tempat. Memang tak ada orang semua, memang tak ada lah. Memang tak ada, tenang ada lah. tiga, dan masa mandi tu orang keliling semua pandang kita orang mandi. So itu malam tu dia kacau dalam mimpi. Lepas tu bangun dari mimpi tu ada macam tak ada, ataupun bangun mimpi tu macam tersedar saja daripada mimpi, ataupun ada dekat sebelah ke. Dia ada kat sebelah. Lepas sedar pada mimpi tu, orang tua tu betul-betul depan mata. Tu yang saya kata dia terempap saya tu ketika saya cuba nak bangun tu. Orang tu betul-betul duduk sebelah saya depan mata masa tu. Saya tak boleh berkata-kata dan tubuh gerak badan saya pun tak boleh bergerak. Hanya hati saja boleh berkata-kata. Masa lepas sedar daripada mimpi tu, memang nampak betul-betul sebelah dekat. Betul-betul depan mata. Betul-betul orang tu depan mata. Seperti dia marah dalam mimpi, seperti itulah dia muncul depan mata. Dan tu macam ni dia boleh hilang lepas tu? Sebab saya baca Al-Fatihah dalam hati sebanyak kali takbir semua, hampir sejam kat struggle untuk lepaskan benda tu, and then benda tu pergi. Begitu saja. Tapi pergi dalam keadaan marah. Oh, so itu adalah pengalaman pertama lah. Yes, pertama-pertama. Selepas pada kejadian tu dah tak ada lagi lah orang tu datang ke? Tak ada. Selepas tu kami bertiga tak mandi langsung kat situ dan tak pergi langsung ke situ, kecuali tengok daripada jauh sahaja. So itu adalah pengalaman pertama yang disampaikan oleh Beta mengenai politeknik, ataupun mengenai sebenarnya tentang satu teluk dekat Dungun kan? UiTM Dungun. Dekat UiTM Bersebelahan UiTM Dungun. So nama teluk tu tahu? Tak berapa ingat lah. Tapi kalau siapa tahu teluk tu sebelah UiTM, semua orang memang tahunya. Kalau UiTM Dungun dengan politeknik mesti tahunya, kenal dengan tempat tu famous. So itu adalah pengalaman pertama yang dikongsi oleh Beta berkenai politeknik, ataupun lebih terperinci disebabkan dia mandi di sebuah teluk yang berdekatan dengan UiTM Dungun. So ada lagi cerita kedua yang ingin disampaikan oleh Beta. So apa cerita kedua yang ingin disampaikan oleh Beta? Okey, cerita kedua ni pengalaman ketika akhir SEM, hujung tahun pengajian, ingin balik ke rumah Melaka. Okey, ketika itu berlaku di mana seperti biasa kami sahabat rumah sewa dan kawan-kawan sekelas akan konvoi beramai-ramai balik kampung. Okey, tapi kami akan berpisah ketika di Muazzam, di mana masing-masing mengikut haluan masing-masing, yang ke Seramat, ke JB, ke Melaka. Okey, ketika balik ke Melaka, saya hanya dua sahabat saja yang melalui jalan nak ke Melaka, tetapi sahabat yang seorang tu menetap di Palung 10. Alright, so ketika perjalanan tu sampai nak masuk ke Jalan Felda tu, kami sahabat macam biasalah. Masa tu sampai dah waktu maghrib. Memang kebiasaan kita akan tolak lepas asar, dan sepanjang jalan tu kita akan berhenti seketika di Muazzam, and then teruskan perjalanan lah, sebab Muazzam tu adalah center point untuk kita orang berjumpa. Okay, kami meneruskan jumpa di Palung 10. Berpisah pada Palung 10. Kemudian saya meneruskan perjalanan seorang. Ketika itu waktu maghrib, tiba-tiba motor saya meraung secara kuat. Saya rasa lain macam kerana bulu roma saya menaik. Saya rem habis tapi meter baru 60-80, seolah-olah ada orang menumpang di belakang. Pada masa tu Beta pakai motor apa? Pada masa tu saya pakai motor RZ. RZ ke sebelum berjalan memang RZ tu okey lah kan? Tak ada Okey, masalah. tak ada masalah sebab saya servis sebelum berjalan jauh. So 80-90. Masa tu dekat kawasan dah masuk lepas Muazzam nak ke arah Palung lah. Nak ke Pasir Besar jalan tu. Oh, Selepas Pasir Palung Besar. 10 Pasir Besar. Oh, kita okey, berpisah dekat situ. So pada masa tu keadaan sunyi tak? Pada waktu maghrib jalan? Maghrib masa tu betul-betul sunyi, memang tak ada orang. Sebab pada tahun 2010 2010 hampir 2009. Rasanya 2010. Pada masa tu saya ingat pada masa saya lalu getah masih belum dipotong lagi. Betul. Sekarang ni baru ada penanaman baru untuk pokok getah. Pada masa tu rasanya pokok getah masih ada lagi kot. Betul. So memang
perasan ataupun memang rasa berat di motor tu? Berat motor, dan ketika itu saya rasa macam saya tak ada buang masa. Saya pusing side mirror saya kedua ke dalam supaya saya tak dapat lihat siapa yang menumpang saya di belakang. Memang tak nampak lah. Memang saya takkan toleh sebab motor dalam keadaan berat. Saya takut saya terkejutkan, saya tumbang itu, siapa orang angkat. Okay, lepas tu? Okay, saya teruskan perjalanan. Ketika tu satu sampai Seleko S sebelum Pasir Besar, berhampiran dengan BHP. Ada satu Seleko S. Saya telah nampak sikat BHP ataupun Shell? Shell selepas Shell. Selepas Shell, sebelum sampai BHP Pasir Besar? Betul. Dekat Seleko S tu saya terjumpa satu kain putih atau digelar pocong, beri di sebelah tanda arah tanda anak panah corner kat ketika itu. Betul-betul berdiri? Ya, betul-betul berdiri. Saya terkejut. Saya beristighfar, saya pejam seketika, mata buka, benda tu hilang. So, agaknya pocong tu yang menumpang atas motor tu ataupun makhluk lain yang menumpang just orang kata senang cerita dia nak salam perkenalan kat tepi jalan tu. Mungkin sebabnya selepas sampai BHP tu motor macam biasa, bawa drive macam biasa. Oh, okey lah motor. Okey, jalan macam laju macam biasa, boleh naik 12, 13. Bayangkan sepanjang perjalanan Palung 10 sampai ke Pasir Besar, meter saya boleh naik 60, 70, nak naik 80 pun agak berat. So benda yang tu misteri juga. Tapi lepas nampak pocong tu tak ada apa lah, okey lah semua. Okey lah, so far. Tak ikut balik rumah atau apa. So far tak ada lagi. So itu adalah cerita pengalaman kedua yang disampaikan oleh Beta, iaitu berkenaan pengalaman dia semasa melalui jalan nak menuju ke Pasir Besar Negeri Sembilan. Betul? Betul. Yes. So ada lagi cerita misteri yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Beta. So yang ketiga ni berkenaan apa? Okey, yang ketiga ni berkenaan dengan convocation di mana satu family terkena. Convocation Politeknik juga? Bukan, convocation UAMP, Universiti Malaysia Pahang. Okey, maksudnya cerita ni adalah cerita semasa Beta belajar di UMP, Universiti Malaysia Pahang. Yep. Okey, pada tahun bila tu? Perkara ini berlaku pada 2014 di sebuah rumah homestay. Di sebuah homestay. Masa tu convocation saya. Homestay dekat mana? Dekat Bukit Rangin atau dekat Pematang Madak, dekat area situ. Di sebuah taman yang bangunannya kategori rumah banglo. So macam mana berlaku benda tu? Okey, pada ketika itu saya baru berkahwin. Okey, dan convocation pertama isteri akan datang adik. So mak ayah confirm lah akan datang. Bila nak datang dah nak duduk homestay. So saya homestay sewa bilik. Harga sewa tu murah ke apa? Harga sewa dia murah, RM50 untuk satu bilik. Oh, masa sewa bilik lah. Sewa bilik. RM50 untuk satu bilik Okey, so saya sewa 3 bilik. Satu untuk mak ayah saya, yang kedua untuk akak saya sebab akak saya ikut, dan yang ketiga saya dengan isteri saya lah. Okey, malam tu selepas convocation seperti biasa saya bawa wife dan akak saya beserta mak saya pergi keluar makan. And then balik makan, berehatlah di rumah tu. Dan kami masuk ketika tu waktu maghrib. Okey, waktu maghrib tu kami tengok rumah tu memang seram semacam dengan suasana lampunya suram. So memang rumah tu 3 orang sajalah. Maksudnya 3 bilik sajalah. 3 bilik. Dia ada banyak bilik dalam tu. Rumah tu memang besar. Tapi yang berfungsi yang kita sewa adalah bilik, 3 bilik dan satu ruang tamu kecil. Sedangkan ada ruang tamu lagi besar pada tu. Okey, maksudnya sekarang dalam rumah tu hanya family Beta lah yang ada dalam tu. Yes, family saya saja. So pada malam kejadian tu, ayah saya yang pertama saya kena. Ayah saya menonton TV. Tiba-tiba ada bunyi macam ada benda dekat luar. Sedangkan tak ada orang. Hanya keluarga saya je duduk sebelah. Kiri kanan tak ada orang. Maksudnya rumah tu, rumah banglo tedes ataupun rumah banglo? Dia rumah semedi, tapi dipecahkan menjadi satu buah banglo yang besar 2 tingkat. Oh, so maksud memang kiri kanan tak ada jiran lah? Tak ada jiran masa tu. Maksudnya taman baru ke taman? Taman dah lama. Oh, taman dah lama. Tapi keliling tu masih ada orang duduk. Cuma bersebelahan rumah tu tak ada orang duduk. Dan saya tengok rumah tu ketika pagi esoknya nampak macam lama tinggal. Owner dia berbangsa Melayu ataupun Cina? Berbahasa Melayu. Berbangsa Melayu ya. Okey, yang paling scary-nya masa owner serah tu kunci, owner tu cabut je. Ketika maghrib tu saya ambil kunci dekat owner tu cabut lagi. Dari saya ucap okey dah, besok saya terbayar. Dia seolah-olah macam ada sesuatu berlaku rumah tu, lepas tu dia tinggalkan dia. Okey, malam tu bapak saya kena dulu.
Dan bapak saya macam dah tak sedap hati. Masa tu bapak saya masuk bilik, dia tidur, dia bau mayat, bau kabur barus. Okay, so ayah saya memang tak tidur satu malam tu. Lepas tu sebelah bilik tu adalah bilik akak saya. Akak saya duduk seorang lah. So dia bercerita dia nampak benda tu, dia dengar bunyi bising kat belakang. Sedangkan dia tengok kat cermin belakang tak ada apa-apa. Dan ketika itu saya dengan wife saya pun agak macam nak tidur tapi dalam keadaan seram, macam berlumba-lumba dengan keadaan suasana lighting yang macam suram. Bilik tiga bilik tu besar ke ataupun biasa atau standard? Untuk queen, maksudnya untuk 2 orang duduk boleh. Maksudnya tiga bilik tu boleh duduk 2 orang lah. Betul. Agak besar juga rumah macam tu. Rumah banglo ada banyak bilik sebab saya tahu kebesokan harinya saya berjalan satu ke rumah tu. Okey, ketika tu akak saya saya tidur, tiba akak saya ketuk pintu dengan aku. Pada malam yang sama lah. Malam yang sama. Hui, saya buka pintu. Kenapa Angah? Cakap, dia kata, Angah nampak satu, Angah takut. Cakap, tak apa, tidur dengan Asyad malam tu. Sepanjang malam tu aku cuba azan dalam bilik tu, tetapi mulut rumah aku memang meremang dan akak aku masih mendengar benda tu, sedangkan aku dengan wife aku tak dengar. So malam tu 3 orang sebenarnya satu family tak boleh tidur. Tu masa tu akak Beta masa tu nampak apa? Dia ada cerita dia nampak apa? Dia tak nampak, tapi dia nampak ada benda berhampiran dengan dia. Dia nampak ada bunyi yang saya sendiri tak dengar, wife saya tak dengar. Tapi wife saya merasa benda tu ada dekat tu. Benda ada lah tapi akak tak saya nampak. Saya tak nampak. Akak nampak lah? Akak nampak. Dia tak describe macam mana bentuk tak dia? ada. Dia pun takut nak tengok. So maksudnya masa benda tu berlaku di dalam bilik akak Beta lah masa tu? Tak, dan dia pun nampak benda tu berada di bilik saya juga. Ush. Tapi saya tak nampak dengan wife saya. Saya buka tidur dalam keadaan yang terang benderang, buka lampu. Tapi dalam keadaan takut. Benda tu memang just melalui perasaan yang memang nampak tapi tak nampak bentuk aja, just dapat merasai lah yang benda tu sebenarnya wujud dekat sekitar masa tu. Okey, so lepas tu tak ada apa hal, lepas tu jadi? Tak ada apa berlaku. Besok pagi tu kami bangun, saya macam curious, kenapa rumah ni begitu scary. Saya jalan sekeliling rumah. Rumah ni memang besar dan keadaan rumah ni sebetulnya adalah rumah banjir. Sebab situ memang zon banjir. Mungkin orang tak duduk sebab zon banjir. Dan malam, saya lupa, malam tu saya perasan ada orang duduk tingkat atas. Tapi tak tahu siapa. Saya pagi tu naik tingkat atas tapi tak ada orang duduk atas tu. Sebab saya nampak atas tu ada orang buka lampu dan nampak bayang-bayang orang bergerak ke atas. Okey, sebab masa tu saya minum air, saya nampak ada orang duduk kat atas. Seorang ada bayang-bayang bergerak ke kiri ke kanan. Dalam masa sama lampu atas tu terbuka. Saya pelik, saya buka lampu bawah, kenapa lampu atas menyala? So saya ingat ada orang duduk. Esok pagi saya beranikan diri naik ke atas tingkat 2, rupanya tak ada orang duduk. Okey, so kepada penonton di rumah, ini adalah sebuah sedikit yang dikongsi oleh seorang daripada penonton kita pada hari ini yang berkongsikan pengalaman misteri kepada anda semua. Okey, so kepada penonton di rumah, brother ni datang dari jauh ingin berkongsi kisah misteri dia kepada anda, terpulang kepada anda untuk menilai bagaimana situasi seram dia ataupun kisah dia tidak seram pun, itu pun terpulang kepada anda untuk anda menilai. Kami hanya menyampaikan cerita-cerita misteri kepada anda. So, seperti biasa, jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Dan jika anda ada pengalaman misteri, anda boleh hantar kisah anda ke email kami ini. Okay, bye-bye.